Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Cikgu tak boleh tunggu awak cikgu teruskan tapi cikgu record ni. Okey, baik. Masih lagi dalam tajuk 5.3 iaitu mutasi. Okey, cuma kita dah tengok apa maksud mutasi dan jenis-jenis mutasi minggu lepas, dan hari ini kita sambung sikit lagi berkait dengan mutasi. Okey, baik, yang ni yang minggu lepas punya cikgu kita imbas dulu. Kita ada dua jenis mutasi, iaitu mutasi kromosom dan mutasi gen. Okey, contoh-contoh dia pun ada, dan anda kena ingatlah contoh-contoh mutasi ni kenapa, sebab dia apa yang berlaku pada penyakit mutasi yang dibawa. Okay. Ini semua minggu lepas punya. Kita tunjuk sepintas lalu saja. Kita ada sindrom Turner, sindrom Down tadi, dan juga sindrom Klinefelter. Ini untuk mutasi kromosom, maksudnya berlaku perubahan pada bilangan ataupun struktur kromosom. Okey. Kemudian kedua, kita ada jenis mutasi yang kedua, iaitu mutasi gen, yang mana membawa penyakit disebabkan oleh perubahan pada gen tertentu. Yang pertama kita ada buta warna. Okey, kita ada buta warna, kita ada anemia sel sabit. Okey, nampak dia punya red blood cell bentuk sabit. Kita ada thalassemia. Okey, hemofilia, dan satu lagi albino. Albino tak ada dalam silibus awak, tapi ada awak tahu lah, albino adalah sejenis penyakit yang disebabkan oleh mutasi gen. Okay, ini pun kita dah tengok minggu lepas. Okay, faktor yang menyebabkan mutasi. Okay, ada satu secara semula jadi, maksudnya berlaku semasa pembahagian sel. Okay, kemudian kita ada faktor yang disebabkan oleh sinar radioaktif, okay, sinar X, sinar ultra ungu, karsinogen, okay, bahan-bahan yang menyebabkan kanser. Dan juga kita ada sebab kehamilan pada usia yang lewat. Okey, ni kita dah belajar minggu lepas. Okey, apa yang kita nak tengok minggu ini adalah terlajak pula. Okey, menerangkan dengan contoh penyakit gangguan gen dan ciri-cirinya. Okey, serta kaedah untuk mengesan penyakit tersebut. Okey, contoh penyakit yang disebabkan oleh gangguan gen, ciri-cirinya apa, dan juga bagaimana kita nak mengesan penyakit tersebut. Okey, penyakit gangguan gen. Sorry, terkejut tadi. Okay. Penyakit gangguan gen, alel juga membawa trait penyakit yang boleh diwarisi dalam keluarga. Okay. Alel yang kita dah belajar sebelum ni, alel dominan, alel resesif. Okay. Alel ini juga boleh menurunkan penyakit kepada individu yang diwariskan itulah. Maksudnya anak lah, daripada ibu bapa kepada anak. Okay. Rajah ni daripada buku teks awak. Okay, baik. Rajah menunjukkan pewarisan sejenis penyakit gangguan gen apabila seorang lelaki seorang pengidap penyakit gangguan gen, seorang lelaki yang merupakan pengidap penyakit gangguan gen berkahwin dengan seorang perempuan pembawa. Baik, di sini ada beberapa keyword yang awak kena pasti. Yang pertama, lelaki ni maksudnya apalah, merupakan seorang pengidap. Dia seorang pengidap penyakit gangguan gen, tak kisahlah penyakit apa, lepas ni kita tengoklah. Berkahwin dengan seorang perempuan pembawa. Ni keyword dia. Satu pengidap, satu pembawa. Sekejap. Tak boleh nak tebalkan sikit yang begini. Okey, maksudnya di sini kita tengok pada rajah. Senang tengok pada rajah terus. Okey, ni bapa dia. Okey, bapa, dan ini adalah ibu. Kenapa pen saya tak ada dakwat pen saya tak ada dakwat. Okey, itu ibu.
Sekejap. Highlight boleh tak? Highlight cantik tak? Highlight besar pula. Okey, ni bapa. Tak cantik juga. Ni ibu. Apa yang tak cantik? Okey, tak apalah. Saya tunjuk je lah. Okey. Baik, ini bapanya seorang penghidap. Nampak keyword dekat sini yang kita highlight tadi, penghidap, manakala ibunya pembawa. Okey, penghidap ni maksudnya individu itu mengalami penyakit tersebut. Okey, kalau kata dalam kes ini gangguan jinnya disebabkan oleh buta warna. Okey, bermaksud bapanya adalah seorang yang mengalami buta warna. Okey, ayahnya adalah seorang yang buta warna. Okey, kita dah tulis dekat sini fenotip, fizikalnya, ciri fizikalnya dia adalah seorang ayah yang buta warna. Okey, dah tulis kat sini. Okey, manakala untuk ibu pembawa. Bila pembawa maksudnya dia tak menghidap penyakit tersebut tetapi dia membawa jin yang menyebabkan buta warna. Tapi dia tak menunjukkan ciri buta warna. Dia bukan buta warna, ibu ni. Okey, jadi dua keyword yang awak kena alert adalah penghidap dan pembawa. Penghidap dan pembawa. Kalau penghidap maksudnya dia menghidap penyakit tersebut. Kalau pembawa maksudnya dia tak menghidap penyakit tersebut tetapi dia membawa ciri tersebut. Okey. Jadi fenotip bagi ayah dia adalah buta warna, manakala fenotip bagi ibu adalah pembawa. Okay, baik, genotip. Genotip maksudnya perwakilan hurufnya. Okay, perwakilan huruf untuk ayah dia mestilah XY. Okay, seorang lelaki XY. Manakala ibunya adalah X. Cuma kita wakilkan satu huruf di sini untuk menunjukkan jin yang dibawa. Okey, baik. Jin yang dibawa hanya pada kromosom X. Jadi untuk ayah yang buta warna, dia akan membawa jin buta warna B kecil. Okey, buta warna ni kalau kita ingat masa awal-awal kita belajar dulu, buta warna adalah alel resesif. Okey, dia ada alel resesif. Jadi dia hanya akan menunjukkan cirinya apabila dia berseorangan. Apabila tak ada alel dominan yang hadir. Okay. Dalam kes ayah, dia hanya ada satu kromosom X. Jadi hanya ada satu ciri wariskan yang dibawa, iaitu dia adalah seorang buta warna. Jadi alel resesif, B kecil, resesif. Okay, sebab tu ayah ni adalah seorang buta warna. Sebab dia ada satu alel resesif yang menunjukkan cirinya. Jadi ayah ini menunjukkan ciri buta warna. Manakala ibu dia pembawa. Pembawa bermaksud salah satu jinnya ada ciri resesif tersebut. Ada ciri buta warna tersebut. Bermaksud kita ada B besar dan B kecil. B besar untuk trait dominan yang mana B besar itu menunjukkan dia dominan, dia tak buta warna. Tapi B kecil menunjukkan ciri buta warna yang dibawa. Okay, so B besar, B kecil. Jadi bila ada B besar akan menunjukkan cirinya, maka ibu ini dia tidak menghidap buta warna. Tetapi dia ada ciri buta warna yang dibawa. Okay. Kemudian berlaku proses meiosis. Meiosis maksudnya pembahagian sel. Pembahagian sel pada sel pembiakan. Okey, jadi gamet yang terhasil tu pecahkan. Okey, XB kecil satu gamet. Gamet yang kedua Y. Okey, ini untuk ayah. Manakala untuk ibu pecahkan macam biasa juga, macam yang kita belajar minggu lepas. Okey. Pecahkan XB besar dan XB kecil ini. So anda akan dapat 4 gamet. Okey, 4 gamet yang kita akan senyawakan di sini. Okey, bila berlaku proses persenyawaan maksudnya anda akan silangkan. Okey, silangkan macam minggu lepas juga sama. Okey, daripada ayah satu XB besar, XB kecil kita bawa turun ke sini, ini. Okey, mana daripada ibunya XB kita bawa. Dan cara penulisan dia, walaupun daripada ayah dulu, kita biasakan tulis huruf besar di hadapan. Okey, nampak XB kecil ni daripada ayah, XB besar daripada ibu. Tapi kita tulis ibu huruf besar. So XB besar, XB kecil, ini adalah genotip anak kebarangkalian genotip anak yang pertama. Kebarangkalian. So boleh jadi anak yang lahir adalah XB besar, XB kecil.
Okey, jika berlaku persenyawaan pada gamet yang lain, yang kedua lah, kita tengok XB kecil, kita bawa ke sini, disilangkan dengan XB kecil daripada ibu. So akan dapat XB kecil, betul tak? Okay, kemudian habiskan proses persenyawaan itu. Okay, XB besar Y. Ni pun sama kalau X dengan Y kita biasakan tulis X dahulu Y di belakang. So X besar turun ke sini berbilang ataupun bersenyawa dengan Y. Dan last gamet, okay, XB kecil turun ke sini dan bersilang dengan Y. Okay, so kita dah ada genotip anak. Okay, perwakilan huruf. Genotip ingat, perwakilan huruf. Okay, kita ambil X, B besar, XB kecil. XB kecil, XB kecil, XB besar, Y, XB kecil, Y. Okay. Fenotip anaknya, jangan lupa sebutkan anaknya lelaki atau perempuan. Jadi macam mana tengok lelaki perempuan? XX adalah perempuan, okay, XX adalah perempuan, XY adalah lelaki dan XY adalah manakala cirinya ataupun ciri dia lah. Okay, tengok kalau B besar B kecil bermaksud tak menghidap ibu dia tadi. Okay, dia dan yang tidak buta warna, maka anak ini adalah tak buta warna tetapi dia adalah pembawa sebab ada B kecil di sini. So kita letak anak perempuannya pembawa. Okay. Manakala untuk kebarangkalian yang kedua, XB kecil. So ada alel resesif yang menang, semuanya alel resesif. So alel resesif itu akan menunjukkan ciri dia. Okay. Bila dia menunjukkan ciri, maka anak perempuan ini akan buta warna. Okay, nampak B kecil, resesif. Cakap. Okay, kemudian kita ada tengok kebarangkalian untuk anak lelaki. Okay, anak lelaki tengok X, B besar. Okay, lelaki dia satu je X kan, so kita tengok satu je. B besar maksudnya dia bukan buta warna, so dia normal. Okay, dia normal. Manakala anak lelaki, kebarangkalian yang kedua ni, kebarangkalian seterusnya ni yang keempat, kalau anak lelaki, maka anak lelaki ini adalah penghidap sebab dia ada satu alel resesif yang menguasai. Jadi anak lelaki ni adalah buta warna. Kalau nampak gambar ni, gambar yang warna merah tu menunjukkan anak itu penghidap buta warna. Anak penghidap buta warna. Warna putih menggambarkan dia normal. Separuh maksudnya satu alel dia normal, satu alelnya dominan, maksudnya dia bukan buta warna, satu alel lagi dia membawa buta warna, alel buta warna, jin buta warna, jadi dia pembawa. Nampak kalau tengok ayah dia pun, ayah dia warna merah kan semua sebab ayah dia penghidap. Tapi ibu pembawa separuh. Okay, pembawa ni dia takkan, saya ingatkan sekali lagi, pembawa dia takkan menunjukkan dia tak akan menghidap penyakit tersebut, dia tak menghidap penyakit tersebut tapi dia ada bawa jin tersebut. Jadi untuk pembawa kita tak risau, kita risau pada anak yang akan mewarisi nanti. Kebarangkaliannya adalah macam contoh yang ni, ibu dia tak ada, ibu dia pembawa. Sekejap mana pen juga. Sekejap pointer option pen. Okey, ibunya pembawa. Okey, pembawa. Ibunya tak buta warna, ibunya normal tapi ciri itu berjaya diwariskan kepada anak ini. Okey, anak ini. Ini yang kita tak nak. Okey, jadi ini pewarisan bagi penyakit gangguan jin. Macam mana dia diwariskan. Jadi step yang pertama awak kena ingat, tengok dulu ayah dia pembawa ke, penghidap ke, normal. Okay, tengok pula ibu dia, normal ke, penghidap ke, pembawa. Jadi awak kena kenal pasti dia punya genotip. Okay, kenal pasti dia punya genotip dulu. Kan saya tak bagi kerjasama lah hari ni. Okay, nampak ni. Tu adalah genotipnya. Jadi kita tengok kat situ, pisahkan dia untuk dapat gamet. Okay, gamet ni. Kemudian persenyawaan berlaku, dapatlah genotip anaknya. Jangan lupa fenotipnya pun kita kena explain juga. Okay, anak lelaki ke, anak perempuan, penghidap ke, pembawa ke, normal. Okay, itu contoh. Awak kena tengok satu-satu. Awak kena cuba lukis. Awak kena cuba lukis juga rajah pewarisan ni.
Okey, ni yang pertama. Okey, apa ni? Ni penerangan sikit. Kebanyakan jin yang mengawal sesuatu trait terletak pada autosom. Sebab tadi saya cakap. Kebanyakan jin yang mengawal trait ni dia terletak pada kromosom X, autosom. Dia tak kacau Y kan? Okey. Tetapi terdapat juga trait yang terletak pada kromosom seks. Ada juga. Okey, trait ini dikenali sebagai trait terangkai seks. Ini penyakit yang khusus untuk yang melibatkan kromosom seks lah. Dan jin yang terdapat pada kromosom seks ini dinamakan jin terangkai seks. Contohnya trait kegagalan pembekuan darah. Okey, penyakit hemofilia itu berada pada kromosom seks. Jadi hemofilia hanya diwarisi apabila terdapat alel resesif yang membawa penyakit hemofilia pada kromosom X. Macam yang cikgu cerita tadi lah. Kalau trait pembekuan darah itu ada pada X dia, pada kromosom seks X dia, yang jantina X yang perempuan tadi, jin ni ada pada kromosom itu. Jadi penyakit ini akan diwariskan. Okay. Jika tiada alel resesif pada kromosom X itu, maka tiadalah penyakit hemofilia. Okay, pembekuan darah tadi. Okey, ni gambar yang kedua, 5.21 pada buku teks awak juga. Okey, sama juga. Okey, katakan, dia mesti akan bagi keyword dekat sini. Katakan XH adalah alel dominan. Nampak? Dominan kita wakilkan dia dengan H besar. Dan XH kecil ialah alel resesif pada hemofilia, pada penyakit hemofilia. Penyakit tadi kan dah cakap, dia biasanya alel resesif. Dia hanya menunjukkan ciri bila dia berseorangan. Okey, fenotip bapa. Katakan bapanya seorang yang normal. Okey, bapanya normal, maka X, H besar lah. Normal, nampak? Okey, manakala ibunya pembawa hemofilia. Dia pembawa, dia bukan penghidap, dia pembawa. Okay, dia pembawa maksudnya ada satu alel normal, ada satu alel resesif. Jadi X, H besar, X, H kecil. Pembawa. Okay, maka berlakulah meiosis. Okay, bila pecahkan genotip tadi, awak akan dapat gamet XH besar, Y. Ni untuk ayah dia. XH besar, XH kecil. Untuk ibu dia. Jadi lakukan persenyawaan macam tadi, silang. Saya nak pesan bila awak buat persilangan ini, persenyawaan ini, jangan pula awak buat ayah dengan ayah ni. Dia mesti ayah dengan ibu satu. Okay, yang kedua, ayah yang pertama dengan ibu yang kedua tadi. Dia maksudnya satu. Satu. Ayah satu, ibu satu, ayah satu, ibu satu. Awak akan dapat 4 kebaran kalian. Okay, dan bila awak dah combine tadi, dah silangkan tadi, awak akan dapat genotip anaknya. Yang pertama XH besar, XH besar. Menunjukkan kesemua alel yang hadir adalah dominan, alel normal. Jadi individu ini XX dia adalah perempuan dan H besar menunjukkan dia normal. Okay. Untuk kebarangkalian yang kedua, kita ada XH besar bersilang dengan XH kecil daripada sini. Jadi XX menunjukkan dia perempuan. H besar, H kecil menunjukkan dia pembawa. Dia bukan penghidap sebab ada yang normal kat sini. So dia pembawa. Okay, untuk kebarangkalian yang ketiga kita ada X, Y. So anak ni lelaki. Dan H besar adalah normal. Manakala untuk X, yang terakhir X, Y dia adalah lelaki. Kemudian H kecil menunjukkan dia alel resesif. Dan alel resesif itu hadir berseorangan. Jadi anak ini akan mengalami penyakit hemofilia. Dia akan jadi penghidap, pesakit. Okey, penghidap. Boleh beza tak? Nampak bila awak nak buat rajah ni, awak tulis baik-baik awak jangan somborono je nak tulis X besar, X kecil, H besar, H kecil. Okey, tulis ikut yang di saya tak boleh guna pen lah hari ni. Nampak tak apa yang saya conteng? Saya pun tak tahu saya conteng apa. Okey, jadi rajah ni awak kena cuba sekali lagi baru awak nampak. Awak kena cuba, bukan hanya baca berdasarkan apa yang cikgu tunjuk ni. Cuba lukis sendiri rajah pewarisan ini.
Okey, ni ada contoh yang ketiga. Contoh dia berbeza apabila bapa dan ibunya berbeza. Katakan yang ni bapa normal, yang tadi ni yang 5.21. Bapa dia normal, ibu dia pembawa. Okey, jadi anak ni satu lagi saya lupa nak sentuh. Kebarangkalian anak. Okey, awak tengok anak dia mesti 50 lelaki, 50 perempuan. 50% lelaki, 50% perempuan. Kebarangkalian. Okey, untuk satu pewarisan ni bukannya satu kali pewarisan ni 4 anak lahir, bukan Dia adalah kebarangkalian. Okey, contoh untuk kelahiran yang pertama, pewarisan yang pertama. Boleh jadi anaknya kita dapat yang ni. Boleh jadi anaknya dapat yang ni. Boleh jadi anak yang lahir lelaki tapi normal. Boleh jadi anak yang lahir lelaki tapi penghidap hemofilia. Kebarangkalian satu daripada 4 ni. Salah satulah, bukan 4-4 tu lahir semua. Harap awak faham kebarangkalian untuk pewarisan kali pertama ni. Okay, baik. Ni beza tengok, bapa masih lagi normal tapi ibu pesakit. Kalau tadi ibu penghidap, kita tengok pula kalau ibu pesakit. Kalau ibu pesakit, bapa normal tak ada masalah lah, X, H besar dan Y. Ibu pesakit maksudnya semua alel itu adalah alel resesif. Jadi X, H kecil, X, H kecil. Okey, ini untuk pesakit. Ibunya seorang pesakit. Bila berlaku meiosis, maka keluarkan semua gamet itu, jadilah dapat sini 1, 2, 3, 4. Okay, lakukan persenyawaan, silangkan dia. Sebab tu saya cakap awak kena cuba lukis sendiri baru awak nampak apa yang sedang berlaku. Okay, kemudian persenyawaan berlaku, maka awak akan dapat genotip anak ni macam ni. X, H besar, X, H kecil. Kebarangkalian yang pertama. Okay. Kebarangkalian yang kedua, X, H besar, X, H kecil. Kebarangkalian yang ketiga, X, H kecil, Y. Kebarangkalian yang keempat, X, H kecil, Y. Jadi kita tengok fenotipnya. XX perempuan. Okay, ini perempuan. H besar, H kecil menunjukkan ada satu alel dominan, ada satu alel resesif. Maka anak ini adalah pembawa. Ingat, kalau huruf tu bercampur, huruf besar, huruf kecil, dia adalah pembawa. Okay, tengok yang ni. Yang kedua, XX. So, anaknya perempuan. H besar, H kecil, pembawa. Okay, ni untuk penyakit hemofilia lagi sama macam tadi. Cuma bezanya ibunya pesakit. Ibunya ada hemofilia. Ayahnya normal. Dan anaknya. Kita sekarang ni kita dah tak kisah ibu, kita dah tak kisah ayah. Kita nak tengok anaknya. Okay, kemudian XY anak lelaki. H kecil, alel resesif sahaja yang hadir. Maksudnya anak lelaki ini akan mengalami hemofilia. Begitu juga dengan kebarangkalian anak yang keempat ini. Okay, kebarangkalian yang keempat, anaknya adalah lelaki dan juga menghidap hemofilia. Okay. Awak boleh cuba. Okay, ni kita tengok apa yang ada dalam buku teks. Dia bagi bapa normal, ibu pembawa, ibu pesakit. Awak boleh cuba lepas ni, bapa pesakit, ibu normal. Bapa pesakit, ibu pembawa. Bapa pesakit, ibu penghidap. Awak boleh cuba, banyak kebarangkalian yang akan dapat. Dan anaknya, fenotip anak yang akan dapat itu berlainan. Okay. Jadi awak kena cuba baru tahu. Okay, boleh tak awak cuba? Dan untuk nota yang ni saya nak awak lukis, awak jangan photostat. Okay, rajah perwakilan ini jangan photostat. Saya tak nak photostat, saya nak awak lukis sendiri. Okay, dalam perisa keluar awak kena buat sendiri. Okay, baik, itu adalah penyakit-penyakit gangguan jin yang bagaimana penyakit itu boleh diwariskan. Okay. Kemudian sikit lagi sebelum saya tamatkan, saya nak kena pergi meeting. So saya tamatkan sekejap lagi. Okay, kaedah yang boleh digunakan untuk mengesan penyakit gangguan jin. Okay, ada kaedah yang boleh digunakan. Okay, kita ada dua kaedah. Okay, kaedah yang pertama amniocentesis. Ejaan dia tu tolong tengok ejaan dia AMNIOSENTESIS. Okay, amniocentesis digunakan untuk mengesan kecacatan sel fetus pada minggu ke-15 hingga ke-20 kehamilan.
Okey, pada mulanya kedudukan fetus dikenal pasti menggunakan teknik ultrasound untuk pastikan kedudukan fetus selamat. Kemudian jarum, tengok step yang pertama tu, baru dia masuk step yang pertama. Jarum dimasukkan dengan berhati-hati melalui bahagian abdomen ibu. Okey, dia akan suntik untuk kita sedut cecair amnion. Okey, suntik dekat perut ibu, kita ambil bendali amnion. Okey, bendali ini mengandungi sel fetus yang terampai. Okey, kita nak ambil air ketuban. Senang cerita ni, air ketuban. Ambil je. Okey, kemudian bendali amnion ini diemparkan untuk asingkan bendali amnion dan sel fetus. Okey, ini proses dia. Proses emparan. Dan akhir sekali sel fetus yang terasing akan digunakan untuk mendapatkan kariotip. So kita akan tengok kariotip. Ingat lagi kariotip? Benda ni yang kita boleh dapat kariotip yang kita susun 1 sampai 23 kromosom tu. Jadi daripada situ kita boleh tengoklah kromosomnya ada masalah ke tak. Okay, kromosomnya ada masalah ataupun tidak. Ini kaedah yang pertama. Ini semasa bayi belum lahir lagi. Kita boleh kesan. Okay, kaedah yang kedua, kaedah kariotip. Okay, awak boleh baca sebenarnya ni. Okay, sampel tisu ataupun fetus diambil. Okay, kemudian kita tambah bahan kimia untuk merangsang mitosis pembahagian sel, sel itu membagi. Okay, kemudian selama 2 atau 3 hari, okay, kita biarkan bahan kimia lain ditambah untuk menghentikan mitosis. Okay, bila sampai satu tahap, kita akan tambah satu bahan kimia untuk menghentikan mitosis. Kita nak sampai metafasa saja. Ingat lagi proses mitosis? Profasa, metafasa, anafasa, telofasa. Kita nak sampai metafasa sahaja. Kemudian sel dipindahkan ke dalam tiub dan diemparkan untuk memekatkan. Sel dipindahkan ke dalam tiub baru yang berisi bahan penetap. Okay, larutan daripada tiub disedut dan dititiskan ke atas slide mikroskop. Okay, kemudian ditambahkan pewarna supaya kita boleh nampak kromosomnya dengan lebih jelas. Okay, kemudian kita perhatikan di bawah mikroskop dan kita ambil gambar. Okay, gambar kromosom dipotong dan disusun membentuk kariotip. Kariotip ini diguna untuk mengesan sebarang keabnormalan pada kromosom untuk mengesan penyakit gangguan jin. Maksudnya daripada dia dalam fetus lagi kita dah boleh tahu. Sebelum bayi itu lahir kita dah tahu sebenarnya. Okey, baik. Saya rasa saya tamatkan di sini saja. Untuk next topik 5.3 yang ni sebenarnya penyelidikan, banyaknya kepada penyelidikan, tapi saya tak bercadang nak habiskan hari ni sebab saya pun nak bekerja juga ni. Okey, jika ada soalan untuk penyakit gangguan jin, awak boleh tanya dekat group. Okey, untuk hari ni tolong buat nota, habiskan nota penyakit gangguan jin dan kaedah yang kita gunakan untuk mengesan penyakit gangguan jin. Itu sahaja. Okey, ada soalan tak? Dah ramai punya. Tadi saya cakap seorang-seorang. Punya ada orang masuk. Okey, saya record ni. Sebab tu saya mula awal, saya record. Jangan risau, awak boleh tengok daripada awal. So, hari ni tugasan awak buat nota saja. Nota yang kita bincang hari ni. Okey. Ada satu lagi sikit, nanti saya sambung kemudian lah sebelum kita masuk teknologi. Ataupun awak nak baca sendiri pun boleh. Saya rasa boleh je kalau awak nak baca sendiri aplikasi penyelidikan tu. Sambung sendirilah. Okey, aplikasi maksudnya apa yang kita dah, teknologi apa yang kita dah ada sekarang. Okey, saya rasa awak boleh sambung terus notanya. Okey, aplikasi penyelidikan tu kita ada sains forensik, kita ada terapi jin dan kita ada genealogi genetik. Okey, awak habiskan je lah. Kiranya next class saya terus sambung pada teknologi kejuruteraan genetik. Jadi untuk yang saya tak sempat sentuh tadi, kalau awak ada masalah, awak baca dulu. Kalau ada masalah, awak boleh tanya dekat grup. Okey, itu sahaja. Ada soalan tak? Tak ada. Tak ada Okey, tak ada. Okey, jadi siapa yang masuk lambat tadi, awak boleh tengok balik yang daripada depan cikgu ajar apa. Okey, dia berkait lagi. Sebab penting juga tajuknya. Sebab tu saya nak buat kelas juga walaupun saya bekerja. Okey, kalau tak faham boleh tanya. Yang penting awak cuba lukis skema pewarisan tu sendiri. Cuba buat dulu. Turunkan dia, jin dia asing, dapat gamet. Lepas tu persenyawaan dia. Lepas tu dapat genotip yang baru, genotip anak. Tu yang penting sebenarnya. Okey.
Kalau tak ada apa-apa, itu sahaja. Kita jumpa next class. Tolong habiskan awak punya nota je. Hari ni tak ada latihan, hari ni nota saja. Okey, itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Misalnya